segala ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam, sama ada fiqh, tauhid, tasawuf dan sebagainya, mula menghadapi revolusi, yang menghadapi suatu gerakan perubahan, iaitu ilmu mula dibukukan, ditulis dan disebarkan kepada masyarakat Islam ke seluruh dunia. Jadi bila berlaku sebaran hadis, maka segala ilmu yang berkaitan dengan Islam mula tersebar bila tersebarnya hadis itu. Kerana bila disebar hadis, maksudnya hadis itu tujuannya untuk menyelesaikan isu-isu yang berlaku dalam masyarakat, bagi menghuraikan apa-apa yang berlaku dalam masyarakat itu. Mana tadi? Okey. Gerakan periwayatan hadis. Nampak ada slide tu? Nampak tak? Okey. Nampak slide. Gerakan periwayatan hadis secara luar kawalan berlaku kesan daripada penghijrahan para sahabat keluar daripada kota Madinah. Kita dah bincang bila wafatnya Sayyidina Osman ataupun semasa era pemerintahan Sayyidina Osman, para sahabat sudah pun ramai keluar daripada kota Madinah dengan tujuan-tujuan yang sudah kita bincang sebelum ini. Okey, apabila sahabat keluar, maka berlakulah penyebaran dan periwayatan hadis secara berleluasa di kalangan umat Islam. Di samping itu, gerakan periwayatan hadis ini tersebar dengan faktor-faktor sampingan yang lain, antaranya kerana sokongan daripada kerajaan ataupun sokongan daripada khalifah yang merentah di zaman itu, terutamanya khalifah di zaman Bani Abbasiyah. Khalifah Bani Abbasiyah mula menguasai khilafah Islamiyah bermula selepas 130 Hijrah. Bila Bani Umayyah telah ditewaskan di kota Basrah. Okey, yang kedua faktor yang menyebabkan hadis mula tersebar bertujuan mengekan ataupun menghalang berlakunya penyebaran hadis palsu ataupun hadis maudhu' yang sengaja diwairakan atau diwawatkan dalam kalangan masyarakat. Penyebaran dan periwayatan hadis terpaksa dilakukan kerana para sahabat berhadapan dengan pelbagai masalah. Terpaksalah sahabat sebutkan hadis-hadis tertentu bagi menyelesaikan masalah ataupun soal jawab yang berlaku di kalangan umat Islam. Apatah lagi kalau soal jawab itu ataupun apa-apa persoalan isu yang berlaku belum lagi berlaku di zaman Rasulullah. Maka sahabat di samping menyebut hadis juga menghuraikan di samping mengeluarkan hukum yang ada kaitan dengan hadis tersebut bagi menyelesaikan masalah yang ditanya yang berlaku. Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar, Jabir al-Ansari, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Mereka yang disebut ini antara mereka yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan mereka merupakan antara penghafal hadis yang terbanyak. Mereka menghafal lebih 6,000 hadis. Kenapakah mereka dianggap individu yang banyak menghafal hadis? Kerana antara sebab mereka ni dianggap banyak orang mengambil hadis daripada mereka dan mereka dianggap penghafaz hadis yang terbanyak sebab umurnya panjang. Umur panjang serta perlu kepada meriwayatkan hadis. Bila umur panjang, ramai orang datang belajar dan mendapat ilmu daripadanya. Jadi semakin ramai yang datang, maka semakin ramai orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Yang kedua, mereka yang disebut ini adalah individu yang sentiasa bersama Rasulullah SAW di dalam majlis ilmu. Jadi mereka tergolong di kalangan orang yang sentiasa melazimi majlis Rasulullah, maka banyaklah ilmu dan hadis yang mereka dapat daripada Rasulullah SAW. Yang ketiga, antara mereka tadi ada individu yang memang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk menulis hadis. Menulis hadis untuk simpanan mereka. Bila mereka tulis, maksudnya bukan sekadar ayah hafal, hak tulis pun ada. Jadi bagi mereka banyak hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Dan seterusnya penghijrahan keluar. Okey. Itu antara sebab kenapa mereka dianggap banyak meriwayatkan hadis.
penghijrahan keluar sahabat daripada Madinah dan penempuan dan menempati di satu-satu wilayah, banyak menghafal dan meriwayatkan hadis, kemasukan bahasa asing ke dalam Islam, bangsa yang bukan Arab masuk ke dalam Islam, fatwa dan ijtihad terhadap peristiwa baru. Okay, 5 faktor ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, 5 faktor adalah kesan yang besar kepada perubahan dan perkembangan perundangan Islam. 5 faktor ini. 5 faktor inilah yang mendorong ataupun yang menjadi faktor terbesar kenapa ilmu ataupun perundangan Islam, ajaran Islam itu sendiri berlaku perubahan. Dari sudut teknikal, dahulunya ilmu hanya dalam bentuk hadis saja. Kemudian sekarang ilmu dalam bentuk huraian fiqh, huraian tafsir, mustalah hadis dan macam-macam ilmu. Dulunya ilmu dalam bentuk hafalan dan disampaikan secara musyafahah daripada mulut seseorang sahabat kepada mulut individu yang lain. Tapi sekarang berlaku perubahan, ilmu telah ditulis dan dibukukan. Itu perubahan yang berlaku. Ilmu mula berlaku pemecahan bab-bab dan pemecahan beberapa kategori ilmu. Kemunculan mazhab, antara kesan yang besar daripada 5 faktor ini munculnya mazhab serta pengasas pada mazhab itu. Mazhab mula muncul di sekitar bermula 100 tahun, selepas 100 tahun hijrah. Jadi mazhab muncul sebab apa? Kerana ulama-ulama yang mengasaskan mazhab ini, mereka mengambil hadis daripada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, lalu mereka membuat suatu kaedah bagi mengeluarkan hukum berdasarkan hadis yang mereka riwayatkan. Yang ketiga, berlakunya gerakan menulis dan membukukan ilmu-ilmu Islam yang bukan terbatas kepada hadis sahaja, bahkan ulama lain pun mula mengarang ilmu-ilmu. Bila ulama ataupun orang yang menghafaz hadis di kalangan ulama tabi'in ataupun sahabat, mereka mula menulis dan membukukan hadis, maka ulama-ulama yang mencebur diri dalam bidang yang lain, dalam bidang nahwu sarah, dalam bidang ulum Quran, dalam bidang tafsir, dalam bidang fiqh, tauhid dan sebagainya, mula berlumba-lumba untuk mengarang dan menghimpun ilmu serta menulis dalam naskah-naskah tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang menghafaz hadis. Jadi nampaknya para ulama mula berlumba-lumba untuk mengarang kitab, menulis dan sebagainya. Kepesatan usaha ijtihad terhadap isu baru. Mulalah gerakan melakukan ijtihad, melakukan cara-cara ataupun cara-cara mengeluarkan hukum daripada sesuatu hadis ataupun ayat Al-Quran, mula berlaku secara besar-besaran kerana isu-isu yang baru mula berkembang. Banyak bukan sekadar isu yang realiti berlaku, bahkan banyak isu-isu yang bersifat andaian juga dijadikan sebagai asas untuk menyelesaikan hukum melalui kaedah ijtihad. Yang kelima kemunculan para mujtahid agung yang terkenal dengan 13 orang yang telah mengasaskan mazhab. Selain daripada mazhab Syafi'i, ada lagi selain daripada 4 mazhab yang termasyhur, ada lagi 9 mazhab yang lain yang mana tokoh itu tersebut ada antara yang dianggap mengasaskan mazhab dalam Islam dan mereka dianggap mujtahid agung dalam Islam. Kita akan sebut nanti 13 orang itu. Keempat, kemunculan golongan dan gerakan pemalsuan hadis. Okey. Realiti yang berlaku dalam faktor yang perkara yang keempat dalam zaman ini ialah muncul gerakan yang mula memalsukan hadis. Disebabkan hadis mula disebar di kalangan masyarakat, ada kesempatan tertentu diambil oleh musuh Islam untuk mengacau bilaukan ilmu umat Islam, maka dibawa masuk hadis-hadis palsu. Antara sebab-sebab kenapa hadis palsu diwawarkan ataupun diriwayatkan. Pertama, ketiadaan penulisan hadis pada peringkat awal. Peringkat awal zaman sahabat, hadis tidak dibukukan, tidak ditulis, bahkan disampaikan secara mulut dan dihafal. Jadi bagi individu yang tidak menghafal hadis, kadang-kadang dia tidak tahu ini hadis ataupun tidak. Apabila dia mendapat atau mendengar satu kata-kata yang menarik, dalam keadaan tidak boleh dicari rujukan. Ini hadis ke ataupun bukan. Menyebabkan ada sebahagian daripada orang awam percaya bahawa itu adalah hadis, sedangkan hakikatnya bukan hadis.
Sebab orang awam mau mencari rujukan tidak ada sebab hadis di dalam dada umat Islam ketika itu. Yang kedua, tumpuan kepada hafalan dalam dada. Itu panggil antara faktornya lah. Kebanyakan umat Islam di zaman itu mereka menumpukan ilmu dalam dada. Semua ilmu letak dalam dada. Tidak di dalam buku atau penulisan. Kesempatan dan peluang diambil oleh musuh untuk memusuhi Islam dan ajarannya. Antaranya juga ialah musuh Islam mengambil ruang dan peluang macam mana hendak menghancurkan Islam. Hendak menghancurkan secara berdepan dan berperang, mereka tak mampu kerana Islam makin kuat. Lalu mereka menyusup masuk ke dalam Islam dan mula menyebarkan da'ayah-da'ayah atau perkara palsu tentang agama Islam itu sendiri. Hal ini mendorong kepada kemunculan gerakan pemalsuan hadis dalam pelbagai sudut. Antara faktor wujud gerakan ini ialah pertama, permusuhan terhadap Islam. Sama ada permusuhan dari dalam ataupun dari luar. Tak kira lah. Yang kedua, ketaksuban terhadap mazhab. Kadang-kadang setengah-setengah orang awam ataupun cerdik, individu yang cerdik sedikit, dia mula mencipta kata-kata mutiara atau kata-kata yang hampir sama dengan hadis Nabi dengan tujuan untuk menyokong mazhab dan juga fanatiknya mereka terhadap mazhab itu sendiri sehingga mereka sanggup mereka hadis secara membabi buta begitu untuk menyokong mazhab mereka tanpa fakta dan tanpa alasan yang kukuh. Yang kedua, kerana terpengaruh ataupun terpesona dengan idola mereka atau pemimpin mereka. Sanggup mereka mengeluarkan hadis-hadis tertentu untuk menyokong individu tertentu. Sama ada individu itu ketua negara ke atau khalifah, atau individu itu mungkin tokoh ulama tertentu, contoh tokoh mazhab Hanafi contoh. Pengikut-pengikut mazhab Hanafi, bila dia nak pertahankan iman Hanafi, maka dia akan bawa lah mana-mana hadis rekaan. Begitu juga penyokong mazhab Syafi'i, bila dia nak mempertahankan mazhab Syafi'i dan menolak mazhab Hanafi, maka dia akan menghina mazhab Hanafi dengan bawa hadis-hadis rekaan. Maka begitulah yang berlaku di zaman dulu. Semuanya yang berlaku adalah kerana hasad dengki antara satu sama lain. Yang keempat, bermudah-mudahan dalam menerima hadis. Kadang-kadang ada di antara yang dipanggil dalam bahasa Arab al-wa'az. Wa'az ini iaitu orang yang pandai berceramah, pandai menyampaikan tutur kata, ataupun kita kata ni pakar motivasi. Ini dipanggil wa'az. Mereka inilah yang kadang-kadang banyak menceritakan ataupun membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat mendengar ceramah dia, ataupun memberi motivasi dan rangsangan supaya beramal dengan satu-satu amalan. Itulah yang mana banyak hadis palsu berkaitan dengan fadailul a'mal, amalan, fadilat amalan, tarhib dan targhib. Banyak benda-benda seumpama itu dimasukkan hadis-hadis yang maudhu' dan hadis yang telah fadhil. Yang kelima, melampau dalam mendakwa hanya menerima Al-Quran dan hadis. Ada sekelompok manusia yang kadang-kadang dia terlampau sangat dalam mempertahankan dalam mendakwa bahawa Islam hanya berpada dengan Al-Quran dan hadis saja, tak ada benda lain. Ijma' ulama, qiyas apa semua ditolak berlaku. Dia kata apa sumber umat Islam hanyalah Al-Quran dan hadis sahaja. Dalam keadaan menolak segala sumber-sumber yang lain. Jadi bila dakwaan itu berlaku, maka kadang-kadang dia nak cari hadis ni tak jumpa, maka dia pun rekalah hadis-hadis tertentu untuk mempertahankan dakwaan dia bahawa hadis adalah sumber yang penting sebagai perundangan Islam. Memanglah hadis sebagai sumber perundangan Islam, tetapi hadis yang macam mana? Hadis maudhu' tidak termasuk. Jadi tujuan mempertahankan pandangan dia, maka dia rekalah hadis-hadis dan dia sandarkan bahawa hadis itu adalah sumber rujukan dan macam-macam penipuan yang berlaku. Okey. Yang kelima ni suasana perundangan Islam di zaman selepas Khulafa' Rasyidin. Kemunculan golongan hamba sebagai penuntut ilmu dan seterusnya menjadi pakar rajah. Kesan daripada apabila para sahabat atau tabi'in berlumba-lumba menguasai, membuka kota atau daerah yang baru, menyebabkan sebahagian besar orang Arab tertumpu kepada pemerintahan. Sibuk dengan pemerintahan, terutama ni di zaman Bani Umayyah.
Kerana zaman Bani Umayyah ni, zaman itu mereka fokus kepada mengukuhkan pemerintahan mereka yang mereka melakukan kesilapan terhadap umat Islam ketika itu. Jadi bila mereka nak mempertahankan negara mereka, khilafah mereka, pemerintahan dan politik mereka, maka mereka terlupa untuk menyebarkan ilmu. Lalu tugasan menyebarkan ilmu ini diambil alih oleh golongan hamba, yang mana hamba ini merupakan anak didik ataupun orang yang berada di bawah jagaan dan asuhan para sahabat. Para sahabat dan juga tabi'in yang memiliki hamba, mereka ini yang mula menyampaikan ilmu kepada hamba-hamba tersebut sehingga hamba itu menjadi tokoh yang terkenal dan menjadi ulama-ulama yang besar. Pada peringkat awal Islam, ilmu Islam itu dan syariat Islam itu diajar, dibawa dan disebut oleh orang Arab. Sebab itulah asalnya Rasulullah SAW daripada orang Arab. Bila berlaku pembukaan wilayah baru, maka ramai yang masuk Islam itu bukan daripada orang Arab. Bukan daripada orang Arab, menyebabkan yang mendalami Islam ketika itu ialah orang bukan Arab. Orang bukan Arab, tapi bila dia mempelajari ilmu agama, dia hebat lebih daripada orang Arab. Kita ambil contoh, Imam Bukhari yang mengarang Sahih Muslim. Imam Bukhari asal daripada Bukhara, Rusia itu. Bukan daripada orang Arab. Tapi oleh kerana kehebatan dia mempelajari bahasa Arab sehingga dia menguasai ilmu Arab. Jadi orang Islam terpinggir dalam bab ilmu kerana sibuk dengan politik dan pemerintah. Pembukaan wilayah baru, penyebaran ilmu Islam, orang bukan Arab masuk Islam, tiga faktor ini mendorong hamba abdi. Maka wujudnya golongan hamba abdi dan mereka mula terdorong dan berlumba untuk menguasai ilmu Islam. Sebahagian daripada hamba abdi dan bukan Arab mempunyai akal fikiran yang cerdas dan baik. Yang mana orang bukan Arab ni, sebahagian daripada mereka ditawan dalam peperangan. Mereka ni orang yang hebat dari segi akal, IQ tinggi. Maka mereka cepat menguasai ilmu dan juga bahasa Arab itu. Malah sebahagian sahabat mengambil hamba sebagai teman perjalanan semasa menyebarkan ilmu. Ada di antara sahabat yang kadang-kadang bila dia menyampaikan ilmu, dia ada pembantu. Pembantu itu biasanya daripada hamba abdi yang dia miliki dan dia sudah pun Islamkan hamba tersebut. Kesan daripada itu, hamba tersebut mendapat didikan dan tempias ilmu dari tuannya sehinggalah hamba itu menjadi seorang yang alim dan dianggap ulama dan pakar rajak dalam bidang agama. Hasil daripada itu, sebahagian daripada hamba menjadi pakar rajak semasa. Antaranya siapa? Cuba tengok. Di Madinah. Di Madinah memang ramai sahabat. Dan pada waktu yang sama ada di antara sahabat yang memiliki hamba. Contoh Sulaiman bin Yasar. Sulaiman ni merupakan seorang hamba tapi menjadi tokoh tabi'in yang hebat. Nafi' iaitu hamba kepada Abdullah bin Umar, seorang tokoh hadis. Rabi'ah bin Faruq, ini antaranya lah. Di Madinah. Di Mekah, Mujahid bin Jubair, hamba kepada Bani Makhzum. Ikrimah. Mereka berdua ni merupakan Mujahid bin Jubair dan juga Ikrimah, kedua-duanya merupakan hamba kepada Ibnu Abbas. Yang mana Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang pakar dalam bab tafsir sehinggalah ilmu tafsir itu diwarisi oleh Mujahid dan juga Ikrimah. Atha' bin Abi Rabah, hamba kepada Bani Fahar. Abu Az-Zubair, Muhammad bin Tadarrus, hamba kepada Hakim bin Hizam. Ni Hakim bin Hizam juga seorang sahabat. Tapi dia belajar dengan sahabat sehingganya Abu Zubair menjadi seorang hamba yang terkenal. Di Kufah, Sa'id bin Jubair, hamba kepada Bani Walibah. Di Basrah, Al-Hasan bin Yasar, hamba kepada Zaid bin Sabit. Muhammad bin Sirin, Al-Hasan al-Basri, mereka berdua merupakan hamba kepada Bani Maisah. Jadi nak ayat pada kita, hamba-hamba tersebut adalah antara tokoh yang terbilang. Kemudian di Syam, Makhul bin Abdullah Dimashqi. Di Mesir ada Yazid bin Habib. Ini semua nama-nama yang masyhur di kalangan hamba abdi yang telah dibebaskan dan menjadi seorang ulama serta mujtahid yang agung. Okey. Itu habis panggil slide yang ke-16. Dan seterusnya sambung kepada slide yang ke-17. Perundangan Islam selepas pemerintahan Khulafa' Rashidin hingga awal kurun ini.
ni dalam zaman 100 Hijrah ataupun bermula 41 Hijrah selepas Khulafaur Rasyidin, ini adalah satu zaman yang agak gemilang dan banyak boleh dipecahkan tajuk-tajuk dan fasal-fasal di bawah zaman tersebut. Okey, kemunculan aliran pemikiran. Selepas berakhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin, para sahabat agung telah melakukan penghijrahan keluar daripada Madinah. Mereka bertumpu pada wilayah-wilayah tertentu. Penghijrahan ini telah menimbulkan kesan yang besar kepada perkembangan perundangan Islam. Antaranya, satu, muncul ni ulang balik apa yang kita bincang tadi. Muncul revolusi ilmu secara besar-besaran. Ilmu dengan pelbagai bidang ilmu mula muncul dalam bentuk ditulis dan dibukukan. Perbezaan ketara dari sudut kaedah dan cara mengistinbat dan mengeluarkan hukum. Perbezaan yang ketara dari sudut hukum fiqh yang dihasilkan. Okey. Kesan daripada penghijrahan sahabat ni juga dan penyebaran hadis, muncul dua aliran pemikiran dalam dunia umat Islam. Pertama yang dipanggil aliran hadis yang berpusat di Hijaz, iaitu di Mekah dan Madinah. Yang kedua aliran ra'yi ataupun aliran fuqaha yang berpusat di Iraq. Okay. Kedua-dua aliran ini mempunyai identiti ataupun sifat tertentu. Okay. Aliran hadis, aliran ini merujuk kepada pendirian mereka terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aliran ini berpegang kepada nas hadis secara zahir. Ini apabila nak tahu aliran hadis ni macam mana? Itu aliran yang berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan akal atau qiyas ataupun logika akal sebagai rujukan semasa menafsirkan hadis. Kecuali dalam hal-hal tertentu sahaja, seperti tiada nas atau dalil bagi satu-satu isu. Golongan ini, apabila mereka membaca sesuatu hadis dan mereka terjemah, mereka akan terjemah hadis itu mengikut apa yang tersurat pada perkataan hadis itu, tanpa menafsirkan menggunakan kaedah-kaedah yang lain. Walaupun kadang-kadang hadis itu boleh ditafsirkan dengan maksud yang lain, mereka tetap berpegang dengan zahir hadis itu. Kecuali ada hadis-hadis yang memberi maksud yang lain. Madinah menjadi pusat pengembangan ilmu dan fiqh. Para sahabat dan tabi'in yang berada di Hijaz sentiasa melazimi dan mendalami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta fatwa para sahabat. Madinah adalah pusat dia. Sebab itulah asal di mana asal hadis mula disebarkan ataupun diriwayatkan. Sebenarnya Hijaz, iaitu Mekah dan Madinah, menjadi masyhur dengan ketokohan ilmuwan daripada sahabat dan tabi'in. Antara tokoh yang masyhur dalam aliran ini, aliran mana? Aliran al-hadis ar-ra'yi ni. Yang tokoh yang masyhur dalam aliran hadis ni apa dia? Zaid bin Sabit, Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas sebelum beliau berpindah berhijrah ke Mekah. Semasa beliau berada di Madinah, beliau banyak menyebarkan hadis. Madrasah al-hadis ini telah melahirkan beberapa tokoh tabi'in yang terbilang. Antaranya dia akan sebut nanti. Aliran ini dipelopori oleh Nafi' bekas hamba Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyab yang mendapat didikan daripada gurunya Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik. Mereka semuanya bertumpu di semenanjung Hijaz. Jadi tokoh-tokoh yang hebat ini mereka berada di Mekah dan Madinah. Muncul daripada aliran ini satu kumpulan yang dinamakan sebagai Fuqaha Us-Sab'ah. Itu 7 ulama terulung yang ada di Madinah. Apa dia? Pertama, Sa'id bin Musayyab. Seorang tabi'in yang pakar dalam ilmu fiqh dan hadis. Digelar sebagai periwayat dan penyebar ilmu Umar Al-Khattab. Itu Sa'id bin Musayyab. Urwah bin Zubair, seorang tokoh tabi'in yang pakar dalam bab hadis. Okey. Aliran ini berpada dengan hadis kerana kenapa ini sebahagian daripada makluman berkaitan dengan aliran ini, banyak hadis yang dihafal oleh penduduk sekitar. Penduduk sekitar ni banyak menghafal hadis tersebut.
Banyak fatwa para sahabat, isu yang berulang dan melingkari semenanjung. Maksudnya di Mekah dan Madinah ni mereka tidaklah sangat perlu kepada logika akal ataupun panggil perbahasan tafsiran yang luar daripada maksud hadis. Sebab segala isu yang berlaku di semenanjung tanah Arab, Mekah dan Madinah itu tidak banyak isu-isu yang baru. Bahkan isu yang berlaku sama sebagaimana isu yang berlaku di zaman Rasulullah. Maka mereka berpada dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah dan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Di samping itu, fatwa para sahabat pun masih banyak diwarisi dan dihafal. Manakala isu baru tidaklah sangat banyak berlaku di sana. Yang keempat, terpengaruh dengan para ulama mereka dari kalangan sahabat agung serta warak mereka daripada menggunakan akal. Kebanyakan umat Islam yang berada di Mekah dan Madinah, mereka terikut-ikut dengan tokoh-tokoh agama mereka di sana. Yang kelima, banyak sumber hadis ataupun asar ni iaitu hadis yang diriwayatkan daripada sahabat sahaja serta fatwa para sahabat yang agung. Banyak sangat. Bila sudah banyak bendanya, maka tak perlulah ditafsirkan hadis dengan pelbagai tafsiran, membadai dengan pakai hadis dan maksudnya sahaja. Yang keseterusnya, kehidupan asal mereka tidak terdedah kepada perubahan yang ketara. Oleh kerana tidak ada perubahan dalam kehidupan, maka tidak ada isu yang baru. Justru itulah tidak ada keperluan kepada mereka untuk menafsirkan hadis dengan tafsiran-tafsiran yang menurut akalan dan sebagainya. Okey, ciri aliran ini, aliran al-hadis. Aliran ini amat tidak menggalakkan kepada umat Islam bertanya sebarang soalan yang bersifat andaian. Aliran ini yang pertama, mana-mana soalan andaian mereka tidak layan. Sebab mereka tidak mahu memikir benda yang belum berlaku. Hanya mengandaikan kalau berlaku, itu benda yang buang masa. Yang kedua, ciri aliran ini tidak mencari sebab-sebab hikmat di sebalik sesuatu hukum. Bila ada hukum, terus pakai hukum. Mereka tak tanya, dah sebab apa begini, kenapa begitu, kenapa. Tidak banyak tanya. Terus melaksanakan dan beramal dengan hukum syarak, walaupun tidak mengetahui hikmat dan tujuan daripada sesuatu hukum tersebut. Okey, itu aliran pertama. Aliran yang kedua itu aliran ar-ra'yi ataupun fuqaha. Aliran ini berpandangan bahawa sesuatu hukum syarak boleh diketahui sebab dan maslahat. Kebanyakan hukum dibina berasaskan kepada usul-usul yang kokoh serta illah yang jelas. Justru aliran ini akan mengkaji dan mencari punca sesuatu hukum disyariatkan. Oleh itu mereka akan mengkaji setiap hadis yang diterima. Aliran ar-ra'yi atau fuqaha ini agak berbeza dengan aliran hadis. Kerana aliran ini, bila mereka mendapati satu hadis yang menyatakan tentang sesuatu hukum, mereka akan selidiki dulu. Satu, mereka akan selidik satu hadis. Yang kedua, apakah hukum yang dinyatakan oleh hadis itu ada sebab, ada ilah dia atau tidak. Mereka kaji dulu tentang sebab-sebab kenapa hadis ini menyatakan tentang suatu hukum. Apakah sebabnya, ada peristiwa yang berlaku atau tidak. Mereka kaji dulu untuk melihat kepada logik sesuatu hukum dinaskan dalam hadis Nabi SAW. Bukanlah bermaksud mereka mendahulukan akal balik hadis, tidak. Cuma mereka akan mengkaji kemunasabahan sesuatu hadis dengan hukum yang Nabi sebut. Kadang-kadang boleh jadi hukum itu telah dimansuhkan oleh Nabi sendiri dan kadang tidak tahu. Boleh jadi hukum itu ada sebab tertentu, tapi sebab itu sudah tidak wujud di zaman mereka. Dan contoh yang kita bincang dahulu, iaitu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan zakat kepada golongan mu'allaf. Zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zakat diberi kepada mu'allaf. Zaman Sayyidina Umar tak beri. Menunjukkan bahawa kepada kita, ulama ar-ra'yi, aliran ar-ra'yi dia fikir, kenapa hukum itu begini? Apa sebab, apa alasan? Berlainan dengan aliran al-hadis. Aliran hadis, bila temu satu hukum, terus beramal. Mereka tidak fikir apa sebab hadisnya, apa sebab hukum ni. Mereka tak tanya. Itu perbezaan yang ketara antara dua aliran itu. Aliran ini atau merasa ini berpusat di Iraq. Bila berada di Iraq, Iraq ni adalah negara yang sudah dikuasai oleh ahli falsafah, ahli yang sentiasa berfikir ataupun yang menggunakan logik dalam kehidupan. Yang kedua, adat resam, cara hidup dan adat budaya di Iraq sangat-sangat berbeza dengan Madinah dan semenanjung Hijaz. Bila berbeza, maka cara pola berfikir, ruang lingkup berfikir juga berbeza.
Yang ketiga, rakyat Iraq terkesan dengan cara hidup semasa jajahan Rom dan Parsi. Semasa berada di bawah pemerintahan Rom dan Parsi satu tempoh yang lama, menyebabkan masyarakat di Iraq dan Parsi itu mempunyai pemikiran tersendiri. Jadi bila Islam mari, mereka akan cuba mengolah ikut kepahaman dan ikut akal mereka. Maka terpaksalah sahabat menghuraikan Islam banyak menggunakan logik sebagaimana kehidupan masyarakat sana menggunakan logik. Terkesan dengan pemikiran falsafah, kepercayaan karut serta budaya tidak bertuhan. Itu benda yang berlaku di Iraq. Hadis dan periwayatan agak berkurang. Hadis yang disebarkan di Iraq agak berkurangan. Sebab apa? Banyak faktorlah. Satunya jauh daripada Madinah. Dan Iraq itu bukan tempat asal hadis. Yang kedua, masyarakat di Iraq ni terlalu banyak kata-kata mutiara yang kadang-kadang tersalah faham dianggap macam hadis. Maka para sahabat agak menghakkan syarat yang ketat berkaitan dengan hadis itu. Yang seterusnya terdedah kepada pemalsuan hadis serta pemalsuan terhadap perkhabaran dan berita. Disebut dahulunya orang Arab ni dikenali dengan masyarakat fasik. Kenapa digelar sebagai masyarakat fasik? Sebab masyarakat mereka ni banyak melakukan tipu hedah dan penipuan. Sama ada penipuan melalui kata-kata, penipuan melalui tindakan dan sebagainya lah. Jadi bila banyak berlaku penipuan, dia menyebabkan banyak hadis-hadis rekaan dan juga berita-berita palsu yang tersebar dalam masyarakat Iraq, menyebabkan para sahabat yang duduk di sana amat-amat berhati menerima sesuatu berita, apatah lagi kalau berita itu bersifat hadis. Ramai musuh yang masuk Islam di Iraq itu musuh yang tidak jujur, bahkan sengaja melakukan kejahatan secara daripada dalam untuk mempersembahkan Islam itu. Antara kejahatan yang mereka lakukan ialah memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesan daripada suasana kehidupan di Iraq menyebabkan para sahabat fuqaha, antaranya Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud merupakan wakil kepada Umar Al-Khattab yang menjadi gubernur di Kufah, telah menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk menerima sesuatu hadis. Kenapa? Sebab hadis di Iraq ni bercampur aduk. Maka untuk pasti betul-betul hadis itu sahih, maka perlu kepada syarat-syarat untuk menyaring dan mengenal pasti hadis itu datang daripada Rasulullah SAW. Kesan daripada syarat yang ketat itulah hadis agak berkurangan. Tetapi masalah di Iraq tetap banyak berlaku, perlu pada penyelesaian. Hadis kurang, isu banyak berlaku, perlu pada penyelesaian. Akhirnya sahabat akan menggunakan ijtihad, logika akal dia untuk menyelesaikan masalah. Bagi menyelesaikan isu masyarakat, para sahabat dan fuqaha terpaksa menggunakan ar-ra'yu. Ar-ra'yu di sini bukan guna logik akal secara nafsu semata-mata, tapi logik akal yang berlandaskan kepada ilmu yang sudah mereka warisi daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Hal ini sangat berbeza. Hal ini, sahabat dan ulama di Iraq agak berbeza cara dan kaedah merukan hukum, agak berbeza dengan ulama dan sahabat yang ada di Madinah dan di Hijaz. Itu suasana. Sebab apa berbeza? Sebab suasana kehidupan, geografi dan masyarakat agak ketara berbeza, maka cara istinbat hukum dan menghuraikan hukum hadis juga berbeza. Madrasah fuqaha banyak menggunakan ar-ra'yu dan qiyas. Madrasah hadis banyak menggunakan hadis dan fatwa sahabat yang sedia hadir. Tak guna ar-ra'yu, ya, itu sudah menunjukkan kepada keperbezaan. Jadi hasil perbezaan ini menyebabkan munculnya mazhab yang mempunyai metod istinbat hukum yang berbeza-beza. Amirul Mukminin telah menghantar Abdullah bin Mas'ud sebagai wakil khalifah. Yang mana Abdullah bin Mas'ud menjadi tenaga pengajar dan mufti serta periwayat hadis. Beliau telah mewariskan ilmu dan kepakaran kepada beberapa individu yang menjadi pelajarnya. Antaranya Ibrahim An-Nakhai. Jadi nama-nama yang disebut ini, Ibrahim An-Nakhai, Al-Qama An-Nakhai, Aswa' bin Yazid, Masruq Al-Hamdani, Ubaidah As-Salmani, Syurai Al-Qadi, semua nama-nama ini merupakan orang yang mendapat ilmu secara langsung daripada Abdullah bin Mas'ud yang menjadi Khalifah Umar, yang menjadi wakil kepada Khalifah Umar Al-Khattab. Jadi mereka ini merupakan tokoh yang mengembangkan aliran ar-ra'yi ataupun aliran fuqaha.
Aliran ini bertapak dan berkembang di Iraq kerana beberapa sebab. Antaranya terkesan dengan guru-guru mereka. Selepas daripada Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia, munculnya Alqamah bin Qais An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, ini mereka yang mengasaskan madrasah Ar-Ra'i dan mengembangkan dia. Abdullah bin Mas'ud adalah utusan Umar bin Al-Khattab ke Iraq sewaktu Umar menjadi khalifah. Iraq, Basrah dan Kufah adalah wilayah besar dan bertamadun serta wilayah yang lebih maju banding dengan Madinah dan terdedah kepada pemikiran ahli falsafah yang telah menguasai masyarakat sebelum Islam datang lagi. Wilayah tersebut adalah tempat tumpuan kebanyakan sahabat yang agung seperti Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Huzaifah bin Al-Yaman dan lain-lain sahabat yang meriwayatkan hadis. Walaupun sahabat agung ini berada di Kufah tapi tidak banyak hadis diriwayatkan di Kufah. Iraq adalah tumpuan dan tempat bertapak aliran Syiah dan Khawarij serta aliran pemikiran falsafah dan seumpamanya. Tempat kelahiran akidah berfalsafah seperti Mu'tazilah dan Qadariyah. Jadi suasana di Iraq ini sudah menampakkan kepada kita betapa perlunya sahabat dan juga tabi'in yang berada di sana menguasai ilmu logika akal dalam membahaskan ilmu-ilmu Islam itu sendiri. Okey, ahli fatwa dan musyrik masyhur yang ada di zaman ini. Okey, ahli fatwa yang masyhur di zaman ini ialah di Madinah, Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyab Al-Makhzumi, Urwah bin Zubair Al-Awwam. Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Okey, Zubair bin Al-Awwam sahabat Nabi SAW. Okey. Di Mekah, Abdullah bin Abbas. Okey, daripada Abdullah bin Abbas ni lahirnya anak murid dia Mujahid bin Jubair, Ikrimah, Atha bin Abi Rabah, Abu Zubair, Muhammad bin Muslim. Ini antara individu yang menjadi pakar rajak di zaman itu selepas daripada kewafatan para sahabat. Di Kufah, selepas Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia, maka lahirlah apa dia? Alqamah bin Qais An-Nakhai, Masru' Al-Ajda', Ubaidah bin Amru, Aswad bin Yazid, Shuraih bin Haris Al-Kindi. Di Basrah, Anas bin Malik, ini sahabat selepas mana Anas bin Malik meninggal dunia, maka lahirlah ulama yang belajar daripada beliau, iaitu Abu Aliyah Rafi' bin Mahran, Al-Hasan bin Abi Hasan bin Yasar. Jadi nama-nama ni tak baca je lah, tidak ada biodata panjang, cuma hanya separuh nama yang menjadi tokoh-tokoh yang sudah meninggal dunia. Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Sirin ni asalnya seorang hamba. Qatadah bin Da'amah. Al-Hisham Abdul Rahman bin Ghanmi Al-Ash'ari. Maka lahirnya Abu Idris Al-Khawlani, Ubaisah bin Zu'aib, Makhul bin Abi Salim, Umar bin Abdul Aziz. Okay. Di Mesir adanya Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat Nabi yang menjadi gubernur di zaman Umar Al-Khattab. Okey, daripada Abdullah bin Amr ni lahirnya Abu Jabri, Mursyid bin Abdullah, Yazid bin Habib dan lain-lain tokoh yang lain. Yang ni tak hanya bawa beberapa individu saja supaya tidaklah banyak kita kena hafal. Di Yaman, Tawus bin Kaisan, Wahab bin Munabbih, Yahya bin Kathir. Ini semua tabi'in mereka. Okey. Di samping itu, pada zaman ini juga wujudnya 7 tokoh yang terkenal di zaman itu. Mereka ini dia mendapat julukan dengan nama Fuqaha Us-Sab'ah. Mereka ini ialah yang pertama, Sa'id bin Musayyab Al-Qurashi. Lahir pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab dan wafat pada tahun 93 Hijrah. Mazhab kita Syafi'i banyak berpegang dengan hadis Sa'id bin Musayyab ini, terutamanya hadis-hadis yang bersifat musalsal, hadis-hadis yang tidaklah dhaif sangat, tapi diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab. Mazhab kita Syafi'i berpegang dan jadikan hadis ini sebagai rujukan. Imam Malik tidak sempat berguru dengan beliau, tetapi sempat berguru dengan murid kanannya iaitu Ibnu Syihab. Beliau ada antara fuqaha yang berani berijtihad dan mengeluarkan fatwa. Urwah bin Zubair, pakar hadis, iaitu anak saudara kepada adik-beradik kandung Aisyah binti Abu Bakar. Wafat pada tahun 94 Hijrah. Urwah bin Zubair, Zubair bin Al-Awwam, dia berkahwin dengan Asma. Asma ni adik-beradik pada Aisyah lah. Jadi Urwah ni dipanggil anak saudara Aisyah daripada adik-beradik ataupun daripada ibunya Asma binti Abu Bakar.
Aisyah dan Asma adik-beradik. Asma kahwin dengan Zubair bin Al-Awwam, maka lahirnya seorang anak yang panggil Urwah. Sampai ada anak lain lagi, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, ada apa orang lagi anak dia. Yang ketiga, Abu Bakar bin Ubaidillah bin Al-Haris. Beliau berguru dengan Aisyah bin Abu Bakar dan meninggal dunia pada 94 Hijrah. Ini antara sahabat-sahabat yang banyak meninggal dunia di penghujung tahun 100 Hijrah. Di awal 100 Hijrah, bukan di penghujung. Yang keempat, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Cucu pada Abu Bakar. Anak saudara kepada Aisyah. Berguru dengan Aisyah sendiri yang telah mengasuhnya selepas bapanya meninggal dunia. Selepas Muhammad meninggal dunia, Al-Qasim ni duduk dengan Aisyah, belajar dengan Aisyah, jadi orang alim. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Beliau berguru dengan Aisyah dan Ibnu Abbas dan sahabat lain radhiyallahu taala anhum. Beliau menjadi guru kepada Umar bin Abdul Aziz. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah jadi guru kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka begitulah rentetan ilmu-ilmu yang diambil daripada ahli tabi'in, daripada para sahabat. Yang keenam, Sulaiman bin Yasar, asalnya seorang hamba yang dimiliki oleh Ummul Mukminin Maimunah. Yang mana Maimunah ada isteri Nabi. Isteri Nabi ni ada seorang hamba Sulaiman. Kemudian beliau mendapat pembebasan. Ummul Mukminah telah membebaskan Sulaiman dan beliau berguru dengan Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar, Abu Hurairah serta para isteri Rasulullah SAW, serta sempat berguru dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau wafat pada tahun 100 Hijrah. Jadi Sulaiman bin Yasar merupakan tokoh tabi'in agung, walaupun asalnya adalah seorang yang hamba abdi. Itu hebatnya golongan itu. Okay. Yang ketujuh, Kharijah bin Zaid bin Sabit. Beliau berguru dengan bapanya sendiri dan terkenal dengan menggunakan ra'yi, sahibul ra'yi, pakar tentang ilmu faraid sebagaimana bapanya Zaid bin Sabit. Pakar penulis dokumen perjanjian sebagaimana Zaid bin Sabit merupakan orang yang menjadi penulis wahyu di zaman Rasulullah SAW semasa hidup baginda. Okey. Beberapa orang tokoh yang turut menyumbang kepada kemasyhuran madrasah hadis ialah Ubaisah bin Zu'aib, Abban bin Uthman, Nafi' Maula Ibn Umar, Salim bin Abdullah bin Umar, Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf, Ali bin Al-Husain. Ini nama-nama para ayah sahabat. Tak baca je nama ya. Okey. Sekian, terima kasih. Habis bab itu. Ni tak baca cepat-cepat lah sebab ni di penghujung bab sahaja. Okey. Kemudian fasa yang seterusnya ialah fasa selepas daripada 100 Hijrah. Fasa ini ialah fasa di mana munculnya ulama-ulama agung yang mengasaskan mazhab. Ulama-ulama yang mengasaskan mazhab. Okey. Zaman yang keempat ini dikenali zaman kecemerlangan dan kegemilangan ilmu serta kemunculan ulama dan para mujtahid agung. Zaman ini bermula daripada awal kurun kedua Hijrah hingga pertengahan kurun keempat, 100 Hijrah hingga 320. Tak tengok apa. Okey, tak baca ya tajuk ni babi Okey. Zaman ini dikenali dengan kemunculan para mujtahid agung seperti Imam Hanafi, Malik, Syafi'i dan Hanbali. Zaman ini juga berlaku proses pembukuan ilmu-ilmu Islam seperti fiqh, hadis, tauhid dan lain-lain sebagai ilmu tersendiri. Zaman ini mulalah ilmu ditulis dan dibukukan dan kaedah-kaedah mazhab, kaedah-kaedah menulis ilmu, pembahagian bab ilmu dan macam-macam lain dah berlaku kepesatan dan perkembangan yang begitu hebat sehingga ilmu menjadi mantap dan menjadi sempurna. Gerakan menterjemah ilmu-ilmu asing kepada Islam dan proses mengislamkan ilmu-ilmu asing, dibuang unsur-unsur yang bercanggah dengan agama dan dimasukkan unsur-unsur yang baik yang berkaitan dengan Islam. Gerakan menterjemah ilmu-ilmu asing kepada Islam atau proses ilmu asing. Okey. Tokoh-tokoh yang terkenal yang memberi saham, memberi
sokongan kepada gerakan menterjemah ilmu ni ialah antaranya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dan Khalifah Harun Al-Rasyid. Dan ni adalah tokoh atau khalifah yang berada di zaman Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah ada satu kerajaan yang panjang, yang lama dan mempunyai sumbangan yang agak baik, yang sumbangan yang besar kepada ilmu dan Islam itu sendiri. Jadi dua khalifah ni antara khalifah yang paling masyhur yang banyak beri sumbangan. Kedudukan politik. Pada tahun 130 Hijrah, pemerintahan Bani Umayyah telah tumbang dan bertukar tangan kepada Bani Abbasiyah. Pemerintahan Islam baharu ini diketuai oleh Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau dikenali sebagai Abdullah As-Saffah. Saffah itu ada dalam bab sejarah lah. Khalifah yang silih berganti di zaman ini memberi sumbangan yang besar kepada perkembangan ilmu dan perkembangan ilmu Islam itu sendiri. Zaman ini, ilmu Islam sedang melalui siri-siri perubahan dan pengembangan yang tidak pernah berlaku pada zaman sebelumnya. Perkembangan ilmu di zaman ini tidak hanya terbatas kepada ilmu agama sahaja, malahan meliputi pelbagai disiplin ilmu. Gerakan menterjemah ilmu asing ke dalam bahasa Arab juga giat dilakukan. Zaman kegemilangan ini telah melahirkan beberapa tokoh terbilang dan agung. Antaranya kalau di Mekah ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama yang mampu mengasaskan mazhab. Di Madinah ada Malik bin Anas. Di Basrah ada Hasanul Basri. Di Kufah ada Abu Hanifah Sufyan dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa Kufah ni ada dua orang? Sebab Kufah ni bandar besar. Basrah bandar besar. Maka tak peliklah kalau di Kufah dan Basrah ni banyak ulama sebab dia bandar besar dan banyak tamadun ilmu dia agak pesat berkembang. Kalau di Syam ada Al-Auza'i, di Mesir ada Imam Syafi'i, ada Imam Lais bin Sa'ad As-Samarqandi, di Naisabur ada Ishaq bin Rahawai, di Baghdad ada Abu Sur, Ahmad bin Hanbal, Daud Az-Zahiri, Ibnu Jarir At-Tabari. Semua yang kita sebut nama-nama individu yang kita sebut ini, mereka merupakan tokoh tabi'in yang terbilang yang dianggap mujtahid agung yang mampu mengasaskan mazhab. Walau bagaimanapun, mazhab kebanyakan mereka telah pupus dan ditelan zaman kerana tidak adanya orang yang datang selepas mereka ataupun pelajar mereka, anak murid mereka yang mengembangkan ilmu atau mengembangkan mazhab tersebut. Yang baki hanyalah tinggal 4 mazhab. Antara pusat pengajian dan pengembangan ilmu ialah Baghdad, Kufah, Basrah, Madinah, Mekah, Damsyik, Marwah. Yang ini semuanya berada di Syam. Naisabur, Qairawan, Cordoba, yang ini ada di Spanyol. Dan suatu pusat pengajian ilmu yang luas. Okay. Faktor-faktor kegemilangan perundangan di zaman ini ialah antara faktornya apa dia? Kecaknaan para pemerintah terhadap ulama. Memang pemerintah di zaman Bani Abbasiyah terlalu ambil berat tentang ilmu dan para ulama, bahkan mereka sentiasa memuliakan para ulama dan memuliakan ilmu dan buku yang dikarang oleh para ulama. Yang kedua, kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat. Pada zaman ini, khalifah tidak mengganggu kerja-kerja para ulama untuk menyebarkan ilmu dan menulis dan menyebarkan pandangan mereka. Bahkan kebanyakan pandangan para ulama diraihkan oleh khalifah walaupun tidak seiring dengan politik pemerintah ketika itu. Itulah polisi yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah dalam meraihkan para ulama. Berlakunya perdebatan terbuka. Perdebatan di sini bukan bermaksud perbalahan, tapi perdebatan ataupun dialog ilmiah, diskusi ilmiah yang berlaku antara para ulama untuk memantapkan ilmu mereka. Keempat, kewujudan peristiwa dan masalah baru. Terlalu banyak masalah yang baru, sama ada masalah yang realiti berlaku ataupun masalah yang bersifat andaian. Maka ulama di zaman itu berlumba-lumba untuk menyelesaikan masalah berdasarkan ilmu yang ada pada diri mereka. Yang kelima, kesan kepada gerakan menterjemah ilmu asing. Maka para ulama mula mengislamkan ilmu-ilmu asing tersebut. Yang keenam, penulisan dan pembukuan ilmu. Oleh kerana industri kertas sudah pun berlaku di zaman itu, maka agak mudah untuk menulis dan menyimpan ilmu-ilmu di atas kertas-kertas yang disediakan. Berbanding dengan zaman dahulu, zaman sebelum 1 tahun hijrah, kebanyakan tulisan ditulis di atas pelepah taman, di atas kulit-kulit binatang dan sebagainya.
Okey, kecaknaan kita hurai satu persatu ya. Kecaknaan khalifah terhadap ilmu dan para ulama tidak menumpukan. Para khalifah tidak hanya menumpukan kepada urusan politik dan pentadbiran saja. Jadi ada antara khalifah yang menghadiri majlis ilmu. Yang kedua, memberi imbuhan dan sara hidup. Imbuhan dan sara hidup kepada para ilmuwan. Bahkan bila para ilmuwan yang datang mengajar, mereka akan diberi imbuhan sehingga mereka meninggal dunia tidak perlu mencari sumber kehidupan lain kerana disara, ditaja oleh kerajaan. Menggalakkan penulisan ilmu dalam kalangan ulama, memberi sumbangan, bahkan kadang-kadang diberi sumbangan, dinaikkan taraf, diberi jawatan kepada para ulama yang banyak menyumbang kepada penulisan ilmu. Menaik taraf kitab ulama, bahkan ada di antara kitab ulama yang disyorkan oleh kerajaan menjadi rujukan negara. Contoh yang paling banyak berlaku ialah mazhab Hanafi. Kitab Al-Kharaj, kitab Al-Amwa yang dikarang oleh Imam Abu Yusuf daripada mazhab Hanafi dijadikan rujukan negara dalam bab kewangan. Yang kedua, membina pusat-pusat pengajian, membina universiti, halaqah-halaqah ilmu sama di dalam masjid, di luar masjid dan sebagainya. Semua halaqah-halaqah ini dibiayai oleh kerajaan. Membina pustakaan bagi mengumpul dan menyimpan kitab-kitab para ulama yang ditulis. Menyebabkan hampir setiap daerah ada pustakaan yang besar yang dijadikan tempat untuk para ilmuwan mengkaji ilmu dan menyimpan ilmu mereka di sana dalam bentuk penulisan. Yang kedua, kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat. Para ulama diberi kebebasan penuh untuk berijtihad, tidak ada tekanan politik dan tekanan daripada pemerintah. Perbahasan dan majlis ilmu diberi keutamaan. Mana-mana majlis ilmu akan disarankan oleh pemerintah supaya rakyat hadir. Bahkan dibuat di majlis-majlis atau dewan terbuka yang biasa dibuat pada hari Jumaat selepas sembahyang Jumaat. Jadi waktu itu ramai orang hadir. Itu panggil perbahasan dan ilmu diberi keutamaan. Dan ada di antara para mujtahid dan ulama-ulama agung yang dilantik menjadi memegang jawatan kerajaan. Contoh yang saya sebut tadi Abu Yusuf. Salah seorang anak murid kanan mazhab Hanafi menjadi orang kedua di bawah khalifah. Orang yang mempunyai jawatan yang penting yang mengurus ekonomi negara. Bukan sembarangan lah. Okey. Yang ketiga, perdebatan ilmu dan halaqah pengajian. Perdebatan kebiasaannya berlaku tentang penentuan sesuatu perkataan serta hubungan perkataan tersebut dengan sumber pendengar Islam. Ini antara satu bentuk perdebatan. Ya. Jadi banyak perdebatan yang berlaku, sama ada perdebatan dalam bentuk bahasa Arab, berkaitan dengan bahasa Arab, atau perdebatan berlaku tentang perbincangan tentang hukum hakam. Okeylah. Yang penting banyak berlaku itu. Kehujahan sumber perundangan Islam seperti istihsan, qaulus sahabi dan lain juga dijadikan perdebatan berserta dengan hujah-hujah masing-masing. Perdebatan ini menggambarkan kehebatan para ulama Islam dalam menghujah dan mengistinbatkan hukum. Bila ada satu majlis mengistinbat hukum, maka masing-masing akan bawa hujah dan sumber-sumber mereka. Lalu dijadikan perdebatan perbincangan sehingga dibuat satu solusi, kesimpulan dan sebagainya. Yang keempat, kewujudan peristiwa dan masalah baru. Pergaulan masyarakat Arab, Islam dengan bukan Arab yang masuk Islam memberi kesan yang besar kepada perundangan Islam, terutama ijtihad para ulama. Ini orang ini kita dah bincang dah. Bila masuk orang bukan Arab dalam Islam, menyebabkan banyak isu baru yang berlaku dan para ulama mula berijtihad. Pendedahan kepada gaya hidup berbeza, budaya, kepercayaan, adat resam serta berlainan suasana tempat dan masyarakat mendorong para ulama untuk mencari penyelesaian baru bagi masalah yang baru. Ini kita dah bincang, bila berlaku percampuran hidup, budaya beza, maka wujud isu baru yang perlu ulama selesaikan isu itu. Yang kelima, terjemahan ilmu asing kepada ilmu Islam. Kesan daripada pembukaan wilayah baru, segala khazanah ilmu yang ada di wilayah tersebut telah digerak, diterjemah dalam bahasa Arab. Contoh yang paling mudah untuk dipahami ialah ilmu mantik. Ilmu mantik ini ialah ilmu logik akal. Logika akal, ilmu ini asalnya daripada Parsi. Kerana Parsi dikuasai oleh ahli falsafah. Ahli falsafah ni dia banyak guna pemikiran, guna akal. Jadi bila Islam mari, Islam ambil semua ilmu yang ada di Parsi, lalu diedit, di-adjust, dimodify dan sebagainya. Mana-mana yang bercanggah dengan Islam dibuang, mana-mana yang boleh diislamkan, maka diislamkan. Maka jadilah
ilmu mantik diterjemah dalam bahasa Arab dan diislamkan dia sampai sekarang dipelajari ilmu mantik itu di universiti yang dipelajari oleh umat Islam. Jadi menunjukkan kepada kita banyak ilmu yang bukan daripada Islam diislamkan dan dijadikan ilmu Islam. Gerakan penulisan dan pembukuan pelbagai cabang ilmu. Gerakan ini berlaku secara berleluasa, berkembang pesat pada zaman Bani Umayyah. Walaupun pada zaman pemerintahan Bani Amawiyah, Bani Umayyah sudah berlaku, tapi dia kurang rancak sebab dikekang dan diganggu juga oleh pemerintah ketika itu. Walau bagaimanapun di zaman Bani Abbasiyah, gerakan ilmu ini makin hebat dan berkembang pesat kerana sokongan daripada Khalifah Bani Abbasiyah. Okey, kemunculan mazhab. Bila dah ramai mujtahid agung muncul, maka berlakulah mazhab-mazhab diasaskan. Okey, ini kita ada beberapa tokoh mazhab. Yang pertama, Abu Sa'id bin Hasan bin Yasar Al-Basri. Ini apa panggil Hasan Basri lah. Iaitu wafat pada 110 Hijrah. Beliau adalah antara orang yang mula mengasaskan mazhab kerana beliau merupakan tokoh yang hebat. Abu Hanifah bin Nu'man bin Thabit bin Zuhti. Abu Nu'man, Imam Abu Hanifah juga mengasaskan mazhab. Yang tiga Al-Auza'i mengasaskan mazhab dia di Yaman. Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Sawri juga mengasaskan mazhab. Dia punya di Kufah. Sezaman dengan di zaman Abu Hanifah itu. Al-Lis bin Sa'ad As-Samarqandi juga mengasaskan mazhab di zaman Imam Syafi'i. Malik bin Anas bin Al-Bahi juga mengasaskan mazhab. Sufyan bin Uyainah mengasaskan mazhab juga. Muhammad bin Idris itu mazhab Syafi'i. Yang ke-9 Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ini mazhab Hanbali. Yang ke-10 Daud Al-Zahiri, Al-Asbahani, Al-Baghdadi juga mengasaskan mazhab. Yang kelima itu mazhab Daud Al-Zahiri. Ishaq bin Rahawai. Yang seterusnya Abu Sur Ibrahim bin Khalid Al-Kalabi. Dan yang ke-13 Ibnu Jarir At-Tabari. 13 individu yang disebut ini merupakan tokoh-tokoh mujtahid yang hebat yang telah pun mewujudkan dan mengasaskan mazhab mereka sendiri. Mazhab inilah yang ada sebahagian daripada mazhab ini yang berkembang dan ada sebahagian daripada mereka yang telah pupus. Okay. Itulah kemunculan mazhab di zaman 100 hingga 320 Hijrah. Wallahu a'lam. Pada itulah kuliah Ustaz untuk hari ini. Baki lagi tu kita akan sambung pada minggu depan. Dan minggu hadapan ada ujian yang terakhir untuk pelajar. Cukup dari markah dia.